Okay, saya kongsi sikit Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita semua ni, jejak langkah kaki kita ni, kita sedang jejakkan kaki kita di kaki Bukit Uhud, iaitu bukit syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tuan-tuan, Allah muliakan Nabi SAW. Allah jadikan dekat Madinah ni banyak barang-barang syurga. Allah pinjamkan banyak barang-barang syurga sebagai tanda Allah muliakan Nabi SAW. Tuan-tuan, apa dia barang syurga yang ada dekat Madinah? Yang pertama, yang tuan-tuan masuk Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga ada dekat Madinah. Kemudian kita ada apa lagi kat Madinah? Kita ada Baqi' al-Gharqad, tanah yang akan ada kat syurga nanti ada kat mana, iaitu Baqi', kubur Baqi' yang kita ziarah. Kemudian kita ada apa tuan-tuan? Kita ada buah syurga. Buah syurga yang tuan-tuan makan ketika mana ziarah. Apa dia buah dia? Buah kurma ajwa. Buah kurma ajwa itu adalah buah syurga, buah-buahan daripada syurga. Kemudian kita ada apa lagi kat Madinah? Kita ada bukit syurga yang mana kita ziarah ni. Ini adalah bukit syurga tuan-tuan. Dan sekarang ni kaki kita sedang pijak di kaki bukit syurga Allah SWT. Kemudian kita ada wadi syurga. Wadi syurga ni apa? Laluan air yang akan ada kat syurga. Jadi wadi tu nama dia Wadi Buthan. Wadi Buthan. Dan kita ada satu tuan-tuan, yang mana rezeki kita hari ni tuan-tuan, semua rezeki kita hari ni kita dapat rasa air telaga syurga tuan-tuan. Yang mana telaga tu dinamakan sebagai telaga Ghars. Walaupun kita hari ni kemungkinan tak dapat direzekikan untuk pergi ke Telaga Izik, kerana Telaga Izik dah tutup sepenuhnya. Dia tutup sepenuhnya, memang tak buka dah. Sebab apa? Dia nak buat perluasan, dia nak luaskan lagi, kita kata dataran Masjid Quba. Jadi dia tutup, tapi Allah bagi rezeki kita tuan-tuan. Walaupun Allah tarik Telaga Izik, Allah bagi kita telaga syurga. Tuan-tuan, telaga syurga, telaga Ghars ni, kalau kita datang 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, telaga tu ditutup, tak ada air lagi. Sekarang hari ni kita berpeluang yang mana dibuka dan air dia boleh minum, InsyaAllah. Jadi kita sambung tentang kisah yang ada dekat sini. Sebagaimana peperangan Uhud yang kita sebutkan berlaku ke arah sana, betul? Bukit Manah yang kita tunjukkan tadi ada di sebelah luar sana, yang mana kat situlah berlakunya peperangan Uhud. Boleh? Jadi kat sini saya tak nak cerita tentang perang Uhud. Tuan-tuan dah dengar banyak dah. Cuma saya nak cerita sambungan tentang peperangan Uhud yang mana berkait dengan tempat kita ada sekarang ni. Boleh? Jadi tuan-tuan, ketika mana pada fasa yang kedua, fasa ketika mana tentera Islam diserang secara habis-habisan, Nabi SAW kena pukul daripada belah belakang. Sampaikan apa? Kuat tak kuat Nabi kena pukul, sampaikan habis perang, Nabi mengadu dekat sahabat, Nabi sakit belakang selama bulan-bulan. Ketika mana perang Uhud ni pada fasa yang kedua juga, ketika mana tentera Islam diserang secara habis-habisan, Nabi kena pukul daripada belah depan, belah bahagian muka Nabi, sampaikan kena perisai besi Nabi. Sampaikan apa? Sampaikan perisai besi muka Nabi ni tercucuk masuk pipi kanan Nabi SAW. Kemudian patah gigi Nabi. Jadi ketika mana Nabi kena serang sampai macam tu tuan-tuan, apa yang berlaku? Seorang sahabat Nabi yang mana tengah lindung Nabi ni, sahabat ramai ni, dia kata lebih kurang 9 orang yang kepung Nabi ni, yang tengah lindung Nabi daripada kena serangan. Antaranya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pergi cepat-cepat dekat Nabi. Sebab apa? Nak buang besi yang tercucuk pada pipi kanan Nabi SAW. Abu Bakar pergi dekat Nabi nak buang besi, maka ditahan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ditahan. Dia kata apa? Dia kata, Ya Abu Bakar, engkau dah dapat kemuliaan dengan Nabi. Ramai-ramai sahabat Nabi pilih engkau untuk hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bagilah kali ni aku nak dapat kemuliaan bersama Nabi, biarlah aku yang buang besi yang tercucuk pada pipi kanan Nabi SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar izinkan. Jadi Abu Ubaidah nak buang besi pada pipi kanan Nabi ni, Abu Ubaidah buang macam mana? Dengan tangan ke? Tidak. Guna kain ke? Tidak. Menggunakan gigi-gigi beliau, tuan-tuan. Maksudnya apa? Tak tercabut satu pun besi daripada pipi kanan Nabi SAW, melainkan patah satu gigi Abu Ubaidah. Jadi tuan-tuan, Abu Ubaidah buang perlahan-lahan besi yang pertama. Abu Ubaidah gigit besi yang melekat pada pipi kanan Nabi, dibuang perlahan-lahan, tercabut besi pada pipi kanan Nabi, maka patah satu gigi Abu Ubaidah. Kemudian dibuang lagi besi yang kedua, buang perlahan-lahan, tercabut besi yang kedua,
maka patah lagi gigi Abu Ubaidah. Jadi tuan-tuan, Nabi bila tengok Abu Ubaidah berdarah ni, bila patah maka berdarah betul. Nabi tanya Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, tak sakitkah engkau wahai Abu Ubaidah?" Maka kata Abu Ubaidah, "Ya Rasulullah, sakit aku ni tak ada apa sangat nak dibandingkan cinta aku pada engkau wahai Rasulullah." Allah tuan-tuan, sahabat sampai macam tu sekali tuan-tuan. Maka Abu Ubaidah dalam keadaan mulutnya yang berdarah, Abu Ubaidah buat apa? Abu Ubaidah telan akan darah Nabi SAW. Sebab apa? Darah dalam mulut dia tu darah dia je ke? Tidak. Darahnya bercampur dengan darah Nabi SAW. Maka Abu Ubaidah telan akan darah itu. Kemudian maka Nabi pun bagi tahu. Nabi bagi tahu apa? Haram meneraka akan Abu Ubaidah kerana dalam badan dia ada darahnya yang bercampur dengan darah aku. Allah. Segala benda yang kita buat kalau ada kaitan dengan Nabi, Allah akan muliakan tuan-tuan. Kita sahabat sayang Nabi sampai macam tu sekali, Allah muliakan sahabat tuan-tuan. Kita tak mampu nak sayang Nabi. Macam mana sahabat sayang betul? Paling kurang kita kena sayang Nabi. Mudah-mudahan dengan sayang kita dekat Nabi ni, kita ziarah ni sebab apa? Sebab kita sayang Nabi. Kita ziarah ni sebab kita sayang Nabi. Mudah-mudahan dengan sayang kita dekat Nabi ni akan menjadi kemuliaan. Allah akan muliakan. Mudah-mudahan Allah akan jadikan ziarah-ziarah kita ni sebagai asbab untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, ketika mana Nabi kena serang secara habis-habisan ni, antara sahabat-sahabat ni tengah lindung Nabi ni, ada seorang sahabat, nama dia apa? Nama dia Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ni tuan-tuan, dia buat apa? Talhah bin Ubaidillah dia peluk Nabi SAW. Bila mana dia peluk Nabi, mana-mana serangan sebelum sampai dekat Nabi, sampai dekat dia dulu. Disebabkan itulah Talhah bin Ubaidillah, dekat belakang dia ni ada 70 libasan pedang tuan-tuan. 70 libasan pedang, bukan pisau ni, 70 libasan pedang demi mempertahankan Nabi SAW. Tapi Talhah ni tak mati, tak syahid tuan-tuan. Jadi bila mana macam tu, Talhah ni dia ada dua rasa. Rasa yang pertama, dia rasa gembira, suka dia sebab apa? Sebab dapat lindung Nabi SAW. Kemudian rasa yang kedua, dia rasa sedih sebab apa? Dia tak syahid sebab lindung Nabi. Ada sahabat lain yang mana sebab lindung Nabi ni syahid. Antaranya siapa? Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ni dia pegang bendera Islam, panji Islam betul? Panji Islam ni tanda kekuatan Islam. Jatuh bendera Islam tu, maka tanda Islam tu kalah. Maka tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ni dia pegang ni tuan-tuan, dia tengok Nabi kena serang ni. Sebab Nabi kena serang sampai hampir wafat tuan-tuan, ketika mana perang Uhud ni. Jadi Mus'ab bin Umair bila tengok Nabi kena serang, dia angkat bendera Islam, dia takbir, Allahu Akbar, sab, dia lari tuan-tuan. Bila mana dia lari, maka tentera kafir kejar Mus'ab bin Umair. Bila mana kejar Mus'ab bin Umair, dapat tangkap. Lalu tangan kanan yang pegang bendera ni tuan-tuan, sab, dipotong. Bila mana dipotong tangan kanan Mus'ab bin Umair, maka jatuhlah bendera. Maka bila mana jatuh bendera Islam, maka Mus'ab bin Umair ni ambil bendera Islam guna tangan kiri pula tuan-tuan. Angkat guna tangan kiri pula, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, sab, dipotong pula tangan kiri Mus'ab bin Umair. Jatuh lagi bendera tuan-tuan. Bila mana jatuh bendera, maka Mus'ab bin Umair buat macam mana? Disebut dalam kitab Rahikil Maktum, tangan kiri kanan tak ada. Maka Mus'ab bin Umair ambil guna mulut. Bila mana ambil guna mulut, kemudian dia letak dekat celah tengkuk ni tuan-tuan. Sebab tangan dah tak ada. Bila mana dia letak dekat celah tengkuk, sab, kemudian dibunuh Mus'ab bin Umair. Bila mana dibunuh Mus'ab bin Umair, jatuh Mus'ab bin Umair. Kemudian bila mana jatuh Mus'ab bin Umair, maka tentera kafir menjerit tuan-tuan, melaung, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati. Sebab apa? Sebab muka ataupun wajah Mus'ab bin Umair ni ada iras-iras Nabi SAW. Maksudnya apa? Maksudnya Mus'ab bin Umair dia buat dua kerja dalam satu masa. Yang pertama, dia jaga Islam betul. Pegang bendera ni, jaga Islam ni, jaga agama ni. Tapi dalam masa yang sama, Mus'ab bin Umair ni jaga Nabi juga. Dengan cara apa? Alihkan perhatian kalau kita perasan. Dia tengok Nabi kena serang sebab dia muka sama macam Nabi betul. Maka bila mana dia lari, maka tentera kafir akan kejar dia sebab ingat dia adalah Nabi SAW. Maka syahidlah Mus'ab bin Umair demi mempertahankan Islam dan mempertahankan Nabi. Sebab itulah Abu Ubaidah bin Jarrah, sebab itulah Talhah bin Ubaidillah ni dia cemburu. Sebab apa? Sahabat lain syahid sebab lindung Nabi, tapi dia tak syahid. Itu. Tapi tuan-tuan,
Talha bin Ubaidillah ni, bila mana sayang Nabi sampai macam tu sekali, sampai ke dekat belakang dia 70 dia pasang pedang tuan-tuan. Bila mana sayang dekat Nabi sampai macam tu sekali, Allah muliakan tuan-tuan. Talha bin Ubaidillah antara salah seorang sahabat daripada 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah SWT. Jadi kita pun nak macam ni tuan-tuan. Kita nak apa? Kita nak supaya Allah, mudah-mudahan kita ziarah Nabi ni, mudah-mudahan ziarah kita ni Allah jadi asbab untuk kita masuk ke dalam syurga. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni nak ada kaitan dengan Nabi SAW. Sahabat buat macam tu sebab apa? Nak ada keberkatan, nak ada kaitan dengan Nabi. Maka ziarah kita hari ni ada kaitan dengan Nabi ke tak ada? Ada tuan-tuan. Kita datang sini, keluarkan duit kita beribu-ribu semata-mata untuk apa? Untuk ziarah Nabi SAW. Datang ke Madinah untuk ziarah Nabi. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man ja'ani sa'iran la yahummuhu hajatan illa ziyarati." Okey, sambung. Jadi Nabi kata apa? "Man ja'ani sa'iran la yahummuhu hajatan illa ziyarati fakana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah." Nabi kata apa? Barang siapa yang datang kepada aku, datang Madinah ni, tujuan dia tak lain tak bukan nak melontar, bukan nak membeli, tapi apa? Tapi untuk menziarahi aku, kata Nabi. Maka Nabi kata, aku berhak bagi syafaat dekat dia pada hari akhirat nanti. Allahu Akbar tuan-tuan. Syafaat Nabi inilah tiket besar kita untuk masuk dalam syurga Allah. Kita semua ni banyak dosa tuan-tuan. Kita banyak dosa kita. Jadi mudah-mudahan dengan tiket syafaat Nabi inilah dapat bantu kita untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Baik, jadi sambungan. Bila mana Nabi kena serang, masa tu Nabi tak tahu dah mana sahabat yang hidup, mana sahabat yang dah syahid. Maka Nabi ambil keputusan untuk berlindung dekat kawasan mana? Tuan-tuan boleh tengok kat sini. Nampak atas celah bukit ni? Atas bukit tu dia pasang celah bukit yang mana ada simen. Betul? Okay, siapa yang tak tengok boleh tengok. Jadi simen tu lah, dekat dalam tu lah tempat yang mana Nabi tu pilih untuk berlindung. Sebagaimana disebut dalam kitab Rahiqul Maktum, Nabi berlindung dekat satu kawasan yang mana selamat daripada 3 arah. Arah mana? Arah belakang tak boleh serang, kanan tak boleh serang, kiri tak boleh serang. Arah mana je boleh serang? Arah depan. Jadi dekat sini tuan-tuan, sambungan daripada peperangan Uhud yang kita ceritakan. Yang mana? Ingat tak yang saya suruh camkan? Kita suruh camkan bangunan sekolah tadi. Boleh? Bangunan sekolah, perang Uhud berlaku kat mana? Belakang sana sikit, dekat Bukit Memanah. Boleh bayang? Maksudnya Bukit Memanah, kemudian bangunan sekolah barulah sini. Boleh bayang Baik, jadi tuan-tuan, ketika mana peperangan Uhud, maka Nabi walaupun cedera, Nabi sampai hampir wafat ni kena serang, tapi Nabi masih lagi boleh berjalan. Jadi bila mana Nabi boleh berjalan tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi pun kumpulkan sahabat untuk berundur ke arah sini. Dalam perjalanan nak sampai sini, Nabi lalu sekolah tu, betul? Yang mana sekolah tu tuan-tuan, digali satu lubang yang dalam oleh Abu Amir, orang fasik. Dia gali satu lubang yang dalam, kemudian diletakkan besi-besi yang tajam, kemudian ditutup dengan pelepah kamar. Kalau kita panggil terangkap lah, betul? Jadi tuan-tuan, dalam perjalanan Nabi nak sampai ke sini, nak berlindung dekat sini, Nabi jatuh ke dalam lubang tu tuan-tuan. Menyebabkan apa? Makin bertambah lagi luka Nabi SAW. Makin menyebabkan apa? Menyebabkan Nabi dah tak boleh berjalan tuan-tuan. Bila mana Nabi tak boleh berjalan, ini seorang sahabat. Kita undur sikit apa? Boleh undur sikit, panas kan? Boleh. Boleh undur sikit Hati-hati. Boleh? Boleh tuan-tuan? Boleh? Semua okey? Okay. Jadi sambil-sambil tuan-tuan. Sambil-sambil. Jadi bila mana macam tu, apa yang berlaku? Maka Nabi jatuh ke lubang tu. Bila mana Nabi jatuh dan cedera tuan-tuan, dan Nabi tak boleh bangun, apa yang berlaku? Seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Sahabat yang sama. Sahabat buat apa tuan-tuan? Talha bin Ubaidillah ni dia terjun tuan-tuan, terjun ke dalam lubang yang sama untuk menjadi tangga pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, tak cerita sahabat ni sayang sampai macam tu sekali. Bayangkan tuan-tuan, kalau terjun tu dah tentu-tentu cedera, betul? Bayangkan kalau menjadi tangga pula pada orang lain. Maka tuan-tuan bertambah lagi cedera Talha bin Ubaidillah. Tapi Talha tak kisah tuan-tuan. Yang penting Nabi selamat. Maka apa yang berlaku? Talha terjun, kemudian Nabi naik ke atas belakang Nabi. Nabi naik atas belakang Talha. Kemudian sahabat-sahabat daripada atas pun sambut Nabi. Kemudian Nabi dipapah, kemudian dibawa berlindung dekat situ. Dibawa berlindung dekat situ. Dekat celah bukit tu yang mana dalam tu boleh masuk dalam lebih kurang 10 ke 11 orang.
10 ke 11 orang. Jadi bila mana Rasulullah sampai dekat celah tu tuan-tuan, Nabi duduk kat dalam tu, sahabat akan berjaga dekat kawasan luar ni. Jadi tuan-tuan, maka tentera kafir cari Nabi sampai sini. Bila cari Nabi sampai sini, apa yang berlaku? Tentera kafir tu cari, Aina Muhammad? Dia tanya sahabat-sahabat yang ada dekat depan tu. Maka Nabi kata apa? Jangan bagi tahu. Kemudian dalam masa yang sama, Nabi arahkan sahabat-sahabat, antaranya siapa? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada dekat depan tu. Nabi kata apa? Wahai Sa'ad, kamu panahlah mereka-mereka yang sampai ni menggunakan panahmu, wahai Sa'ad. Sayyidina Sa'ad ni kalau kita lagi sniper lah sekarang, penembak yang tepat. Maka tuan-tuan, bila mana macam tu, apa yang berlaku? Maka mana-mana tentera kafir yang sampai sini, sap kena panah. Sampai sini, sap kena panah. Maka disebabkan pula tuan-tuan, dekat sini kita menang. Dekat sini kita menang. Kalau kata dekat sana kita kalah, betul? Dekat sini kita menang. Baik, bila mana kita menang dekat sini, tentera kafir ambil keputusan untuk patah balik ke kota Mekah, nak lari balik. Bila mana nak lari balik tuan-tuan, dia orang berhenti dekat satu tempat, nama dia Hamra Al-Asad. Hamra Al-Asad ni kampung lebih kurang 2 km daripada Bin Ali. Tuan-tuan dah ke Mekah ke belum? Belum esok tuan-tuan ke Mekah, betul? Jadi tuan-tuan, bila mana kita nak ke Mekah, kita akan berhenti niat dekat Bin Ali ataupun Zulhulaifah. Jadi lebih kurang 2 kilo daripada Zulhulaifah tu, nama kampung dia Hamra Al-Asad. Mana? Kamu nak undur ke? Kamu dah bincang apa? Nak serang balik tentera Islam. Yang mula-mula tu dia dah patah balik, betul? Sebabkan kita, Nabi cedera parah. Kemudian kali kedua ni dia nak serang balik. Dia berhenti kat situ nak serang balik. Tapi Nabi yang ada dekat sini, Nabi dapat tahu. Bila mana Nabi dapat tahu, Nabi arahkan Sayyidina Ali untuk pergi serang balik. Bila mana Nabi arahkan Sayyidina Ali pergi serang, maka sampailah tentera Islam berdepan dengan tentera kafir Quraisy. Dekat mana? Dekat Hamra Al-Asad. Masa inilah tuan-tuan, Allah campakkan rasa takut ke dalam hati-hati orang kafir, menyebabkan mereka takut kemudian lari balik ke kota Mekah. Maka tuan-tuan, berdasarkan peristiwa Hamra Al-Asad itulah kita sebenarnya Islam menang dalam peperangan Uhud. Yang mana ada pandangan kata kita kalah, mungkin peristiwa itu berakhir kat sana. Ada yang mana pandangan kata kita kalah, mungkin peristiwa tu yang mana Hamra Al-Asad ni, perangan Hamra Al-Asad ni berlaku sehari lepas Uhud ni. Ada orang asing kan. Tapi yang kali belajar kita gabungkan terus yang mana menyebabkan kita peperangan Uhud kita menang melawan tentera kafir Quraisy. Boleh? Baik tuan-tuan, nampak tak simen tu semua nampak Simen tu tuan-tuan, kenapa dia tutup? Sebab apa? Nabi cedera. Bila mana Nabi cedera, apa yang menitik, jatuh menitik? Darah Nabi SAW. Tuan-tuan, Allah muliakan Nabi. Darah Nabi yang menitik mengeluarkan bau yang sangat wangi. Darah Nabi wangi. Kemudian peluh Nabi peluh mengeluarkan bau yang sangat wangi. Kemudian bau mulut Nabi bau mulut Nabi wangi. Dan Nabi, ludahan Nabi, air liur Nabi, ludahan mulia Nabi, air yang beracun menjadi penawar bagi penyakit. Itu antara kemuliaan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, maka kajian sini dia tutup lah. Dia tutup takut dia kata tak nak bagi kita buat benda yang bukan-bukan. Itu fahaman dia orang lah, maka kita akur lah. Cuma nak kongsikan dekat sini tuan-tuan, kita sampai dekat kaki Bukit Uhud, selesai dekat kawasan sini. Cuma saya nak sebutkan terus tentang kita ada 2 lagi tempat di sebelah sana. Yang pertama, sekarang kat sini kita ada 3. Yang pertama, tempat Nabi berlindung. Lepas Nabi berlindung, habis perang, Nabi dirawat dekat sana. Dia panggil sebagai Gua Wangi. Lepas Nabi selesai dirawat, maka Nabi pun semayang. Jadi Nabi semayang dekat masjid yang ada dekat sebelah kita tadi, yang mana masjid itu dipanggil sebagai Masjid Al-Fasah. Masjid Fasah ni masjid apa? Masjid yang mana menjadi saksi betapa cedera parahnya Nabi SAW, sehingga Nabi terpaksa semayang dalam keadaan duduk tuan-tuan. Masjid ada sebelah sana. Yang mana masjid itulah menjadi, kita kata apa, menjadi ada pandangan menyebutkan bermulanya hukum siapa yang tak mampu untuk solat dalam keadaan berdiri boleh semayang duduk, bermulanya daripada kisah Nabi SAW kat situ. Jadi tuan-tuan, ambil peluang. Jadi kita ambil peluang tuan-tuan, kalau boleh pegang, semua boleh pegang Bukit Uhud ni, Bukit Syurga ni, dan doa minta pada Allah. Kita sampai dekat tempat berkat ni, pegang Bukit Uhud, kemudian doa. Antara doanya tuan-tuan boleh minta doa apa saja. Antara doa yang kita boleh minta, ya Allah, hari ni aku jumpa Bukit Uhud ni, aku sentuh Bukit Uhud ni dekat dunia ni, maka engkau pertemukanlah aku, jumpakanlah Bukit Uhud ni di syurga nanti. Boleh doa tuan-tuan. Sebab apa? Sebagai apa? Tempat yang berkat ni adalah tempat yang mustajab. Kita tak tahu, boleh jadi banyak-banyak tempat Allah nak makbulkan doa kita ke sini. Boleh, silakan. Boleh. Jadi tuan-tuan boleh pegang, cuma tak boleh bawa balik. Jangan ambil dalam beg tu. Nampak ada cenah kan?
Bang.